Sekarang ni musim pandemik. Jangan lupa untuk pakai mask ya. Baiklah, jika anda telah pun menonton episod 3 dalam siri ini, saya yakin anda faham kenapa audio itu penting. Jika kualiti bunyi tidak terjaga dengan baik, tak tengok lagi? Jangan macam tu. Jemput tengok. Link ada dekat atas ni. Selain daripada ada kelengkapan, equipment, suntingan yang baik adalah benda yang penting juga. Tak percaya? Jom kita dengar ada hang bebel. Terima kasih Umi untuk pembuka bicara tadi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke episod 4 dalam Film Study. Sebelum saya mulakan video ni, suka saya ingatkan bahawa anda tidak perlu taat 100% dengan apa yang saya cuba terangkan kejap lagi. Semestinya garis panduan yang saya akan bentangkan kejap lagi ni bukanlah yang terbaik, tetapi ini adalah cara yang saya terapkan setelah saya pelajari daripada ramai editor yang lebih otai daripada saya. Maklumlah, saya hanyalah seketul kentang. Saya tak power lagi. Jadi, kenapa suntingan yang baik untuk video anda adalah benda yang penting untuk menghasilkan satu video yang berkualiti tinggi? Tak apa. Jangan risau. I got you fam. Saya akan tunjukkan contoh bila anda tak edit elok video anda. Ini contohnya. Baiklah, terima kasih Abah untuk penerangan sebentar tadi. Mula sekali saya akan jelaskan cara-cara untuk Baiklah, saya sekarang ni akan jelaskan cara-cara. Nampak? Jadi, benda macam ni lah yang kita nak elakkan dengan menggunakan editing yang lebih baik. Nampak? Jadi, yang macam kita cakap sangkut-sangkut, sampaikan point lambat nak sampaikan tu. Benda ni lah. Benda ni yang kita nak elakkan. So, sekarang ni, apa maksudnya dengan suntingan yang baik? Adakah ini bermaksud yang macam efek-efek yang ada yang macam timbul kat sini, lepas tu kat sini ke? Ataupun yang macam kesan nama ni ke? Ataupun intro macam ni ke? Ini ke benda yang penting untuk editing anda? Tak. Apa yang paling penting dalam editing sebenarnya yang kita tak perasan ataupun kita selalu abaikan adalah timing untuk video anda. Timing. Editing yang baik adalah editing di mana orang tak perasan ataupun subconsciously rasa macam video tu bukan diedit, macam tak diedit. Walaupun jelas mula-mula shot sini, potong tukar shot sini, kita akan nampak lah benda tu sebenarnya ada cutting. Tetapi editing yang baik membuatkan rasa perubahan tempat ataupun cutting tu tak nampak dengan jelas. Dia akan rasa macam subconsciously macam bersambung je. Itu adalah editing yang baik. Editing video ni juga boleh disamakan macam rhythm lagu. Apa maksudnya dengan sama dengan rhythm lagu ni? Okey, macam kita tengok kalau lagu tu lagu rancak, beat dia akan jadi laju. Jadi kita boleh tahu yang lagu tu adalah lagu rancak. Sama juga dengan editing video. Makin banyak cutting anda, macam banyak, perubahan pun jadi laju, dia akan membawa message di mana benda tu sangat laju. Kalau kita cutting perlahan, sama macam lagu perlahan, nampak? Macam lagu perlahan macam perlahan lagu. Perlahan macam tu je. Sama juga dengan cutting video, di mana satu video cut jalan sikit, lepas tu cut jalan, lepas tu cut. Nampak? Dia akan membawa message di mana video tu jadi perlahan. Jadi timing adalah benda yang penting dalam editing video anda. Suka juga saya jelaskan lagi, dengan perubahan timing video ni, kita kena ingat message ataupun teori yang disampaikan kepada penonton akan berubah. Jadi hati-hati semasa anda buat pemotongan, semasa anda menyunting video anda. Sejujurnya bab editing ni, kalau kita tersalah sikit je walaupun satu frame, benda ni nampak macam tak penting. Yes, sebab kadang-kadang kita malas nak edit, saya faham. Tapi sebenarnya walaupun terlebih satu frame saja, dia boleh merosakkan ataupun menjejaskan kualiti serta standard video anda. Jadi take time semasa anda mengedit. Seterusnya, apa yang saya perasan setelah bertahun-tahun menyunting video, perubahan yang paling ketara berlaku pada saya adalah, dulu lepas je saya siap satu sequence video yang dah siap edit kan, saya takkan tengok balik. Saya rasa dah siap dah ni, dah tengok banyak kali dah waktu editing tadi tu. Saya rasa macam okey, dah siap, render terus, dan video tu akan jadi 10 minit. Tapi dah lepas lama-lama, termasuklah sekarang, video yang 10 minit tu saya akan save, saya akan render. Lepas tu bila dah siap render pun semua, esoknya ataupun dah lama, dah lepas rehat, saya akan tengok balik sequence 10 minit tu. Saya akan cut lagi seberapa banyak yang lagi yang boleh. Maksudnya saya singkatkan lagi video tu, dan boleh jadi sampai 5 minit kadang-kadang. Kita akan perasan tahu sebenarnya video yang 10 minit tadi tu input banyak, sama banyak macam 5 minit ni, tapi bezanya adalah rhythm dia. Apa maksud saya dengan rhythm tadi? Input dia kalau video dah panjang sangat, dia jadi macam ni input kosong, input kosong, input. Jadi bila kita ringkaskan, macam kita dah cut, kita
terpukul mic. Jadi lepas kita dah cut daripada 10 minit jadi sampai 5 minit macam tu kan, message dia akan jadi macam ni, pam 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 pam. So dia akan impactful, pendek tetapi penuh dengan pengisian. Jangan risau, saya faham sebab memang dulu saya sendiri pun sama je. Dah siap jadi macam 10 minit, biarlah dah siap lah, what lag, what peace, what yo. Tapi sebenarnya benda ni, that extra step untuk anda tengok balik, anda cut balik video tu, memang anda akan perasan video yang pendek ni kadang-kadang lebih baik daripada video yang panjang ni. Dan saya tak nafi lah, sebab kadang-kadang ada je video yang perlu dijelaskan dengan lebih panjang. Tapi saya boleh guarantee lah, memang anda akan perasan video yang pendek ni ada specialty dia sendiri. Tapi apa pun, mari saya tunjukkan cara saya edit video ni sekarang ni. Sebenarnya kalau anda perhatikan saya sekarang ni, saya tak tengok pun video dia ni. Tapi saya tengok lebih kepada sound wave dia tu. Sound wave dia tu yang saya perhatikan. Jadi pasal apa pula saya tengok audio wave dia saja? Bukan ke saya ni sebenarnya tengah edit video? Okey, dia macam ni. Logiknya lah kan. Kalau kita tengok video, kalau yang macam kosong tu saya tak ada buat apa-apa betul tak? Jadi kalau saya nampak sound wave yang ada naik tinggi, maksudnya saya tengah bercakap. Jadi saya ambil je lah mana-mana yang saya tengah bercakap tu. Saya cut je ikut sound wave. Lepas tu saya kemaskan je balik, potong mengikut frame-frame yang tertentu. Maksudnya macam 10 frame ke 5 frame ke, bergantung. Sebab apa? Sebab kita kena ingat balik, benda yang penting dalam penghasilan video ni adalah content dia, bukan visual dia. Unless visual tu content dia. Kalau macam tu dah lain cerita. Baiklah, seperti anda lihat yang saya dah edit tadi tu kan. Okay, kalau kita perhatikan, waktu saya edit tadi tu, kadang-kadang tak sampai 1 saat pun saya potong tu. Macam kadang-kadang 15 frame, 20 frame, sikit je kan, sikit sangat frame tu. Jadi kenapa benda tu pun nak dipotong? Baiklah, sebenarnya 1 saat dalam siklus editing tadi tu sangat lama dalam dunia editing. Dan kita biasanya macam, biarlah 1 saat je pun, benda tak bawa beza. Trust me, dia akan bawa beza. Percayalah cakap saya. Walaupun kurang daripada 1 saat, walaupun terlebih 15 frame pun, potong buanglah 15 frame tu, anda tak akan menyesal. Okay, next. Perasan tak masa saya cakap-cakap tadi kan, saya potong macam dah cakap, kita potong kat tengah ni sebab ada dead space kan. Lepas tu saya cakap lagi, lepas tu ada dead space, saya potong lagi. Okay, benda ni dia berlaku pada semua orang yang bercakap kat depan kamera. Ada lagi macam YouTuber ataupun host TV serta DJ radio. Bezanya saya dengan DJ radio serta host TV ni, mereka dah bertahun-tahun, kadang-kadang sampai berpuluh tahun berkecimpung dalam kerjaya mereka. Jadi mereka tak ada masalah untuk bercakap secara terus-menerus. Berbeza dengan saya, okay, nak cakap dia akan jadi macam burst mode. Dia akan brrrt sikit. Boleh tengok macam ni. Ni kesannya bila saya tak edit, saya tak peringkaskan. Nampak kita akan ada banyak dead space. Jadi benda ni lah yang kita nak elakkan. Kalau saya tak edit video ni, macam yang saya katakan tadi, perkemaskan lagi video saya, kesannya akan nampak seperti saya tidak boleh bercakap dengan baik. Dan saya jujur lah, sebenarnya yang korang tengok daripada episode 1 tu ilusi je. Boleh nampak saya cakap laju ni. Saya ada problem untuk bercakap. Tak boleh. Jadi untuk menampakkan ilusi di mana saya boleh cakap input adalah dengan potong rapat-rapat kan. Input rapat. Jadi input tu akan terus menerus dan dia takkan terputus dan jadi awkward. Macam tadi. Konklusinya lah kat sini kan, apa yang saya nak sampaikan daripada saya berceloteh daripada awal tadi, sebenarnya adalah pastikan semua benda penting je yang tinggal atas siklus editing anda. Mana benda yang tak penting tu buang, potong je, jangan risau. Potong je. Potong je, tak ada masalah pun. Kita sebagai editor memang kena jadi ruthless dan kita memang kena tegas sikit tau berjadi editor ni. Sebabnya kalau kita tak jimatkan ataupun kita terlampau rasa sayang, tak sayang lah buang ni, saya buang macam ni, betul, memanglah kita macam rugi, macam dah ada shot ni. Tapi dengan mengadakan potongan-potongan yang penting, inilah yang akan membezakan kualiti video anda hari ini dengan semalam. Percayalah cakap saya, lepas anda dah cut balik semula ni kan, anda akan perasan kadang-kadang lebih daripada suku durasi video asal anda tu akan terpadam, menjurus untuk menjimatkan masa penonton. Seperti saya cakapkan tadi, suka saya untuk tegaskan sekali lagi, biarlah video anda pendek tapi padat dengan info, dan jangan sesekali hasilkan satu video yang panjang tapi infonya sikit sini, jarak sikit sini. Jadi benda ni lah yang kita nak cuba elakkan. Saya yakin dah sampai sekarang ni pasti ada akan cakap, jadi benda ni sebenarnya yang kata-kata cutting macam ni hanya boleh diguna pakaikan dekat YouTube je lah kan, betul tak? Nope.
Jawapannya adalah teknik potong-potong macam ni kan sebenarnya diguna pakaikan oleh pembikin-pembikin filem, orang-orang TV station serta yang lain-lain. Tetapi dia berbeza daripada segi pacing serta consideration. Dia berbeza lah, tak sama macam video YouTube. Tapi ideologinya yang sama. Jadi kenapa pula potong-potong ni pun sampai diguna pakai oleh filem, TV apa semua kan? Okey, dia macam ni. Dengan menggunakan teknik potong mana yang tak perlu dan gunakan mana saja yang perlu ni, kita dapat jimatkan masa. Okey, itu satu. Cubalah bayangkan kalau kita masukkan semua, sayang ni tak boleh buang ni. Filem tu dia sampai 10 jam. Jadi adakah penonton nak tengok movie yang sampai 10 jam tu? Saya tak nafi, memang ada filem yang berdurasi sampai 6 jam, 10 jam dan sebagainya. Tetapi dia ada kelompok peminatnya sendiri. Dia kecil je lah. Jadi mainstreamnya dia pendek je. Jadi sebab itulah kita kena potong-potong mana yang tak perlu. Mainstreamnya kat dunia sekarang ni, kadang-kadang orang nak tonton filem 1 jam sampai ke 2 jam saja. Jadi untuk capaikan mainstream standard sampai sekarang ni, kita kena potong untuk jimatkan masa. Tapi itulah, bayangkanlah kalau kita hari-hari nak tengok satu filem, tapi satu filem tu sampai 10 jam. Sakit man. Kalau anda memang ada buat filem study tu lah cerita. Tapi bayangkan kalau komersialnya filem sampai 10 jam. Kos tinggi, penonton nak tengok pun tersakiti. Macam-macam lah sebenarnya problem dia juga. Tapi saya tak nafi ada ideologi dan teori tersendiri. Tapi saya tak nak bincangkan sekarang, saya akan bincangkan lain kali. Alright, sekarang ni kita dah habis dah. Sekarang ni kita berada di penghujung video. Last but not least, jangan terkejar-kejar semasa anda mengedit video. What lag, what peace. Tengok balik pelan-pelan apa semua. Anda akan dapat analyse video tu dan anda akan dapat edit dengan lebih baik. Take your time, take it slow. Tapi janganlah slow sangat. Deadline kena kejar juga. Harap video ni memberi manfaat pada anda. Jika video ni bermanfaat, boleh berkongsi dengan rakan-rakan anda yang lain. Apa-apa pun, as always, Film Student Forever. Jadi sebenarnya filem review yang kita biasa tengok dengan academic filem review ada beza ke? Filem review yang kita biasa tengok kat YouTube semua ni salah ke?